السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya, bainal maghrib wal isya, yang mana pada malam ini kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, sambungan kepada tajuk Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Jadi dua tangan dan dua kaki adalah merupakan dua daripada anggota yang tujuh anggota yang secara zahirnya boleh kita lihat ada pada manusia, yakni mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan. Ini adalah merupakan tujuh anggota yang dijadikan oleh Allah. Di antara fungsinya untuk kita menggunakan untuk mendapat kebahagiaan di dunia ataupun mencari manfaat dunia dengan anggota itu. Dan dengan tujuh anggota inilah manusia menggunakannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuh anggota ini juga ada manusia yang menggunakannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuh anggota ini, iaitu memberi kesan kepada hati, yang mana hati adalah merupakan umpama sebagai pusat pentadbiran kepada manusia, di mana manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada dua kejadian, iaitu kejadian yang jasmaniah dan juga kejadian rohaniah. Kejadian jasmaniah di antara yang kita sebutkan tadi, tujuh anggota itu. Dengan tujuh anggota itu manusia melakukan ketaatan, dan ada manusia yang menggunakannya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Dan juga kejadian yang rohaniah, ada perbuatan-perbuatan secara rohani yang dilakukan oleh manusia, sama ada dengan perbuatan itu menunjuk kepada melakukan ketaatan kepada Allah dan juga melakukan maksiat kepada Allah. Dan ini perbuatan rohani yang menunjuk kepada taat kepada Allah, umpamanya bertaubat, umpamanya bersyukur, umpamanya qanaah, umpama daripadanya yakni takut kepada Allah dan seterusnya. Dan kemaksiatan yang dilakukan secara rohani seperti riya, seperti sum'ah,
seperti udud, seperti dengki dan sebagainya, yang bermaksudnya dua kejadian yang ada pada manusia inilah menatijahkan seseorang itu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak keturunan, melainkan orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang qalbin salim, hati yang sejahtera daripada sifat munafik, hati yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah. yakni hati itu kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan mewarisi akan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Yang mana kebaikan ataupun mahmudahnya hati itu terkesan daripada perbuatan zahir dan juga batin yang dilakukan oleh jasmani dan juga rohani manusia. Dan kerana telah perbahasan ini masih berkisar kepada anggota yang tujuh, yakni tangan dan kaki, bermaksud ini adalah merupakan tajuk yang terakhir berkenaan dengan tujuh anggota zahir. Kita ulang pasal ke-6 dan pasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Ketahui olehmu, naklah kita belajar, naklah kita ambil cakna, naklah kita ambil tahu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia itu apa? Dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Tangan dan kaki ini adalah merupakan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tangan dan kaki itu manusia boleh mengambil manfaat fungsi tangan dan kaki itu untuk mendapat memanfaatkannya, sama ada manfaat dunia dan juga manfaat untuk akhirat. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Jadi manfaat akhirat dengan empat anggota, dua tangan, dua kaki bagi mereka yang sempurna kejadiannya, yakni dengan empat anggota ini dikerjakan ataupun diperlakukannya untuk kebajikan, segala bentuk kebajikan, segala perkara yang disuruh oleh Allah, segala perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana suruhan itu dia ada dua, sama ada suruhan yang wajib dan juga suruhan yang sunat. Dan juga ada di perkara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keharusan. Yang dalam perkara harus itu boleh diperlakukan dengan empat anggota ini. Jadi bermaksud orang yang bijak sentiasa memikirkan tentang penggunaan anggota-anggota badannya untuk kepentingan akhirat, sama ada di dalam perlakuan yang wajib ataupun yang sunat, ataupun di dalam perkara yang harus yang tidak berlebih-lebihan. Seperti apa? Berjalan kepada masjid, di antara contohnya menggunakan kaki untuk ke masjid. Ini adalah merupakan kebajikan yang amat besar, mempergunakan kaki untuk ke masjid. Yang mana perjalanan ke masjid, di antara kelebihan perjalanan ke masjid itu, langkah diampunkan dosa oleh Allah, langkah yang sama diberi pahala oleh Allah, langkah yang sama diangkat darajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana masjid itu adalah nisbah kepada rumah Allah di atas muka bumi. Sesiapa yang hadir ataupun menziarahi masjid ini untuk melakukan amal ibadah, di mana dia akan mendapat pahala yang cukup banyak. Dan di antara fungsi kaki adalah untuk ke masjid. Dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, begitu juga menggunakan kaki untuk belajar ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Dan bermaksud kita datang ke masjid mungkin ada dua ataupun tiga niat ataupun tiga empat tujuan. Di antaranya datang ke masjid untuk solat berjamaah, kita dah dapat pahala tujuan yang pertama.
Kita datang ke masjid untuk belajar ilmu, kita mendapat pahala pada tujuan yang kedua. Kita datang ke masjid untuk bersilaturahim, kita dapat pahala pada tujuan yang ketiga. Kita datang ke masjid tujuan untuk menziarahi, umpamanya menziarahi Allah di rumah Allah, di mana kita akan mendapat pahala daripada tujuan keempat. Dan banyak tujuan yang kita fokuskan kepada banyak tujuan, di mana kita akan mendapat pahala yang banyak daripada tujuan. Tujuan itulah dipanggil niat kita. Innamal a'malu binniyat. Yang ini setiap perbuatan itu dia bergantung kepada niat. Banyak niat kebajikan, banyak dah dapat pahala. Itu kemurahan Allah. Kadang-kadang orang yang dicerdik, orang yang bijak, dia mempergunakan niat itu untuk meniatkan kepada tujuan yang baik itu semuanya. Dia akan mendapat pahala yang banyak. Contoh di antara niat kita duduk dalam masjid, yang pertamanya jangan lupa untuk kita niat tahiyatul masjid. Tuan-tuan niat tak tahiyatul masjid malam ni? Kalau tak niat, rugi sangat. Niat ini di antara fungsinya membezakan di antara ibadah dan juga adat. Duduk tu boleh jadi ibadah dan duduk boleh jadi adat. Duduk dalam masjid, kita duduk biasa tanpa niat iktikaf sebagai duduk adat. Manusia perlu duduk. Tapi kalau kita niat iktikaf dalam masjid, duduk itu adalah ibadah. Kita pilih di antara dua, ibadah dan juga adat. Niat di antara fungsinya membezakan di antara ibadah dan juga adat. Dan niat juga di antara fungsinya membezakan di antara jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti niat solat maghrib berbeza dengan niat solat isyak. Itu adalah fungsi kepada niat. Perbahasan itu panjang. Jadi maksudnya di sini, di antara kelebihan niat itu, kita memperbagaikan ibadah kepada Allah. Jadi niat ini di antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama, yang niat dalam perkara buat. Dan niat tidak ditutup pada perkara yang tunggal. Maksudnya perkara yang buat sembahyang ke sembahyang, buat sembahyang perlu niat. Puasa tu buat puasa perlu niat. Nak tinggalkan kemungkaran tak perlu niat. Satu orang yang dia berjudi, dia wajib tinggal judi. Apakah wajib dia niat untuk tinggal judi? Tidak wajib. Tapi kalau dia tambah niat tinggalkan judi kerana Allah, dia dapat pahala kerana Allah. Jadi mana buat? Yang niat tu dia ada kaitan dengan buat, dan dia tidak ada kaitan dengan tinggal. Itu beza di antara fungsinya. Dan belajar kepada tempat perang, dan berjalan kepada tempat perang sambil. Dan juga di antara fungsi kaki ataupun anggota yang empat ini, yakni berjalan kepada perang sabil. Yakni perang sabil di sini sabil untuk mempertahankan agama Allah, menegakkan dua kalimah syahadah di atas muka bumi. Dan juga menggunakan kaki berjalan kepada tempat mengerjakan haji dan umrah. Ini maklum kepada kita, ibadah haji ini adalah ibadah yang mencantumkan segala tubuh badan kita. Maksud di sini, ibadah haji ini perlu kepada harta benda. Ibadah haji perlu kepada tubuh badan yang sihat. Ibadah haji perlu kepada mental yang kuat. Jadi maknanya segala yang ada pada kita, sama ada jasmani dan rohani, perlu difungsikan ataupun dikuatkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Dan kerana itulah orang yang mengerjakan ibadah haji itu dia perlu kuat berjalan. Jadi berjalan kepada mengerjakan rukun dan juga wajib-wajib haji itu adalah merupakan tuntutan agama. Menggunakan kaki untuk kerjakan haji sama ada dalam perkara rukun dan juga wajib haji, di mana ianya adalah sesuatu yang dituntut. Kan kalau kita pergi ke Mekah, kita nak tawaf itu adalah merupakan rukun bagi haji dan umrah. Kita kena guna kaki untuk tawaf. Dan juga sa'i itu adalah merupakan rukun haji dan umrah. Kita kena guna kaki. Dan di antara ibadah yang termasuk dalam ruang lingkup wajib haji, yakni melontar di 3 jamrah. Nak pergi ke 3 jamrah itu perlu kepada kaki yang sehat, dan nak melontar itu perlu kepada tangan.
Dan kesemua itu difokus dengan hati. Mana keseluruh tubuh badan kita akan bergerak ataupun bekerjasama untuk mengerjakan haji. Nak pergi ke Mekah juga perlu kepada duit ringgit. Nak pergi ke Mekah juga perlu kepada tubuh badan yang sihat. Nak pergi ke Mekah juga perlu kepada keamanan di tengah jalan, dan sampai desa dipanggil sebagai istita'ah, kemampuan. Inilah yang perlu kita bincang ataupun kita fikirkan dalam diri kita, bagaimana kita nak menggunakan 4 anggota ini kepada jalan Allah. Sentiasa kita kena fikir, sentiasa kita perlu fokuskan apa perlu kita buat dengan tangan dan kaki kita ni untuk melakukan kebajikan, agar 4 anggota ini sentiasa hidup dalam berkebajikan. Dan berjalan kerana ziarah, begitu juga jalan kerana berziarah. Di mana kita masih dalam bulan Syawal, di mana ziarah rumah ke rumah tu boleh dikatakan hampir tiap-tiap hari. Nak ziarah ni perlu kepada kaki, di mana perbuatan ziarah itu dituntut ataupun disuruh oleh agama. Lebih-lebih lagi ziarah kerana menghubungkan silaturahim di antara mereka-mereka disebut sebagai kaum qarabah. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah putus hubungan dengan sebab permusuhan, wajib untuk menyambungkan silaturahim. Nak menyambungkan silaturahim itu di antara anggota yang perlu digunakan adalah kaki. Jadi maknanya anggota-anggota badan ini sentiasa berfungsi, dan hati kita lah yang akan menentukan fungsi anggota ini ke mana. Kalau kita fungsikan, kalau hati kita ni sentiasa memikirkan benda kebaikan, sudah tentulah hati akan mengarahkan anggota-anggota badan kita kepada kebajikan semata-mata. Sepanjang masa 7 anggota yang ada pada diri kita ni sentiasa buat kebajikan. Jadi orang yang sentiasa memfungsikan anggota yang 7 ini kepada kebajikan, dia amat beruntung. Jadi 7 anggota kita ni tidak perlu kepada bayar apa-apa. Nak buat kebajikan dengan mata boleh, dengan telinga boleh, dengan lidah boleh, dengan kaki boleh, dengan tangan boleh, dengan perut boleh, dengan kemaluan kita perut. Buat kebajikan yang bagaimana? Makan benda yang halal. Kemaluan bagaimana kita nak buat kebajikan? Kita mendatangi isteri kita yang halal, di mana dia adalah sedekah. Itu maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Orang yang bijak, orang bijak sentiasa memikirkan kebajikan terhadap 7 anggota ini. Dan menghubung rahim, ini dipanggil silaturahim. Rahim maksudnya tempat peranakan, tempat penyimpan bayi. Rahim, silaturahim itu lebih ditujukan kepada kaum qarabah, yakni daripada satu nasab, keturunan. Dan lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan 2 kaki. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, dan menulis akan ilmu, dan berjabat tangan dengan orang soleh, dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan daripada kedua tangan. Dan fungsi tangan pula banyak juga, seperti bagaimana fungsi kaki. Di antaranya tangan digunakan untuk mencegah benda mungkar. Umpamanya di satu tempat tu ada orang yang cuba membuat khurafat, membuat satu sembahan-sembahan kita buang dengan tangan kita. Ini adalah merupakan fungsi tangan di dalam menegakkan kebajikan dan juga menolak kemungkaran. Itu fungsi tangan. Dan menulis akan ilmu, begitu juga di antara fungsi tangan tulis ilmu, dhabit. Kalau kita mengaji kitab dulu, kita dhabit di tepi-tepi kitab. Apa yang disebut oleh guru kita dhabit penuh kitab ni. Haluhat kecil-kecil tulisannya, itu mengaji di pondok zaman dulu. Dan di situ kita tahulah yang kita ni nak dah cantik, kita boleh semak semula. Itulah kelebihan belajar secara berguru. Maknanya belajar secara bersanad. Dan kadang-kadang apabila kita mengajar ni sebenarnya apa yang ada idea kita, idea guru kita. Banyak yang kita bercakap tu idea guru kita. Benda tu secara spontan sendiri datang dalam pemikiran kita, ingat apa yang guru kita pernah cakap. Itu kelebihan. Dan itulah yang berlaku pada saya pun sama. Yang saya cakap tu yang dia datang tiba-tiba di sini, apa yang saya ingat dulu saya cakap dulu. Macam tu saya cakap.
Saya ulang cakap apa yang dicakap. Kadang kita dobit di sini dan kadang kita dobit di kitab. Dan berjabat tangan dengan orang soleh, begitu juga bersalam. Ini berjabat tangan dengan orang yang soleh, di mana berjabat tangan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan orang Islam yang berjumpa, dia berjabat tangan, di mana Allah SWT akan ampunkan dosanya sehingga dia berpisah sakit dengan hadis Rasulullah SAW berjabat tangan. Dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan daripada dua tangan, dan boleh kita kiaskan kepada amalan-amalan yang lain yang berkebajikan dengan dua tangan kita, seperti kita buang benda-benda yang berbahaya di jalan, itu menggunakan tangan, itu adalah kebajikan dan itu tanda orang beriman kepada Allah, kan? Cabang iman itu banyak, di antaranya membuat sesuatu yang membahayakan di jalan, tanda orang beriman kepada Allah. Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda. Dan manfaat dunia menggunakan tangan dan kaki amat banyak. Yang perkara ini biasa manusia tak lupa. Yang ini dalam perkara dunia ini manusia tak lupa. Tangan kita dan kaki kita ni dia akan buat untuk perkara dunia, itu biasa. Dan inilah satu daripada kejadian Allah SWT kepada manusia. Dengan tangan dan kaki, manusia boleh berusaha untuk mencari hidup dunia. Sebab dunia ni memang ada dalam hati kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' sehingga akhir ayat. Yang Allah SWT jadikan indah, suka dalam hati kepada perkara-perkara seperti perempuan, seperti harta benda dan sebagainya, masuk daripada ayat itu. Dan dalam diri kita itu memang suka kepada dunia. Dan alat-alat ataupun anggota badan kita inilah alat-alat yang digunakan untuk mencari dunia. Orang yang bekerja, walaupun hujan ribut, sampai juga ke tempat kerja, sebab kerja perkara dunia. Dan penggunaan apa? Penggunaan tangan dan juga kaki. Dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau akan dia daripada mudarat. Begitu juga manfaat dunia, tangan dan kaki ini untuk menjaga diri kita daripada mudarat. Kadang-kadang kita terjatuh, di mana tangan kita secara refleks, mana secara spontan dia akan tahan diri kita daripada jatuh. Cedera, itu adalah kerja Allah. Kan biasa jadi menyatukan, kita nak terjatuh, mana tangan kita tu cepat-cepat menahan diri kita. Itu adalah merupakan kejadian Allah SWT. Tak, kadang-kadang tak sempat kita nak fikir nak buat apa. Kan biasa kan kita nak tergelincir, tangan kita tu jatuh. Apakah di masa itu kita fikir nak buat apa, memang terus. Itu adalah merupakan manfaat anggota kita untuk menjaga diri kita. Dan kadang-kadang ada benda yang datang di muka kita, terus tangan kita macam tu. Apakah masa tangan macam tu kita fikir nak buat macam mana, ke kanan ke kiri, tak. Terus spontaneously dia akan begitu. Ini adalah merupakan kenikmatan Allah SWT diberi kepada manusia dengan anggota dia. Dan kerana itulah di antara ayat Allah tersebut, afi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu, kenapa kamu tidak lihat, tidak memikirkan tentang diri kita. Yang anggota luar kita sebegini indah, tindakan-tindakan kita spontan, kita mempertahankan diri kita. Kalau kita renung ke dalam diri kita pula, dalam diri kita tu ada jantung, perut dan sebagainya, semua terproduksi. Apakah perlu kepada kita fikirkan apa nak buat, tidak. Dia bergerak dengan begitu. Mana tidak perlu kita arahkan diri kita untuk bekerja. Sebenarnya yang kita arah untuk kita bekerja ni benda-benda yang besar, benda-benda yang jadi secara fitrah ni bergerak tanpa kita fikir.
kita makan nasi, apabila nasi masuk dalam badan kita, apakah perlu kita fikir, wahai perut, kamu kena kisar-kisar nasi tak? Dia terus bergerak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak perhatikan? Seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang yang buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam. Begitu juga seperti lari kita daripada binatang yang buas, kena kejar anjing, lari kita. Secara spontan kita akan lari daripada kejaran anjing. Ada satu orang, dia balik sembilan subuh kena kejar anjing. Dia naik motor, sekali tak dapat nak mengawal motor, dia jatuh patah tangan. Ada satu sahabat lah haji, orang banting, dia jatuh, dia subuh, anjing kejar dia. Maknanya secara spontan fikiran kita nak lari daripada kejaran anjing, tapi nak buat macam ni tergelincir, jatuh, patah tangan. Tapi dah dapat faham lah daripada sembilan subuh. Jadi apa yang kita nak fikirkan di sini adalah diri kita. Kita punya akal kita bergerak terus, tanpa perlu kita ni fikir 1, 2, 3, tidak, terus bergerak. Dan tindakan-tindakan badan kita ni terus secara spontan, tanpa perlu kita fikir 1, 2, 3, tidak, terus. Ini adalah kejadian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala sebut banyak di dalam Al-Quran seperti yang kita sebut tadi. Jadi pada diri kamu, kenapa kamu tidak ambil perhatian? Kamu tidak merenungnya. Dengan apa kita dapat, apabila kita renung tentang kejadian kita, kita akan kenal siapa yang menjadikan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam, dia akan dikau dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat dan melihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Bagaimana nak mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat Allah yang telah berikan anggota kepada kita? Dan semua nikmat Allah ni wajib untuk kita syukuri. Dan nikmat tangan, nikmat kaki ni kita tak pernah minta kepada Allah. Allah Ta'ala dah beri semua. Di antara nikmat-nikmat, setengahnya kita minta untuk tambah rezeki, minta sihat. Tapi secara hakikat itu pemberian daripada Allah. Dan di antara nikmat Allah tak pernah kita minta. Nyawa kita tak pernah minta. Tangan kita tak pernah minta. Allah Ta'ala jadikan kita. Bagaimana kita nak mensyukuri? Di sini jawapannya, mensyukuri nikmat Allah, yakni nikmat kaki umpamanya dan juga nikmat tangan, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat. Cara kita nak syukur nikmat Allah ni dengan menggunakan tangan dan kaki kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit daripada kalangan hamba aku bersyukur. Maksud di sini apa kata ulama? Sikit yang bersyukur tu mereka yang menggunakan nikmat Allah untuk melakukan kebajikan ataupun ketaatan kepada Allah. Sikit. Setakat sebut lidah alhamdulillah tu ramai orang sebut, tapi nak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah tu sikit. Nak menggunakan tangan dia untuk melakukan kebajikan ketaatan kepada Allah sikit. Nak menggunakan kaki dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah sikit. Dan kalau ramai orang menggunakan kakinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah kerana syukur nikmat Allah, sudah tentulah masjid kita ni ramai. Dan kerana itulah wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit daripada kalangan hamba bersyukur, kata Allah. Nak guna kaki kita ni syukur nikmat Allah. Di antara satunya pergi ke masjid, menggunakan tangan kita untuk bersyukur kepada Allah, menggunakan tangan kita iaitu mencegah benda mungkar umpamanya, dan menggunakan tangan kita untuk membelik-belik Al-Quran umpamanya, menggunakan tangan kita untuk iaitu menulis ilmu-ilmu agama. Tak ramai orang guna tangan dan kaki untuk bersyukur kepada Allah di dalam melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah kita amat bersyukur kepada Allah sebab Allah Ta'ala pilih kita. Kita syukur sangat kepada Allah sebab Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Kita syukur kepada Allah sebab Allah Ta'ala pilih kita untuk ke masjid.
Itu adalah merupakan pilihan Allah kepada kita. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita istiqamah di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, bukan sekedar jalan. Kita takut Allah Subhanahu wa taala pemberian kita kepada kita ini kita akan rugi. Allah Taala beri kepada kita jalan lorong untuk buat kebajikan. Tiba-tiba mungkin kita lupa kepada Allah. Allah Taala tarik semula, kita tidak termasuk dalam mereka yang melakukan kebajikan kepada Allah. Dan pelihara keduanya dengan tiap-tiap maksiat dan juga cara mensyukuri nikmat Allah, yakni pelihara tangan dan kaki daripada menggunakan kedua nikmat Allah itu kepada maksiat kepada Allah. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya, dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan guna tangan untuk mengkhianati amanah Allah. Ambil barang orang, mencuri barang orang, atau khianat kepada nikmat apa ni? Amanah tangan yang diberi kepada kita. Menggunakan kaki untuk pergi kepada tempat-tempat maksiat, itu khianat kepada amanah Allah. Allah Ta'ala beri kaki kepada kita. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram, dan jangan engkau tulis akan keduanya akan yang dilarang daripada memberi mudarat akan orang Islam. Dan begitulah jangan guna tangan untuk melakukan benda yang haram, dan guna tangan untuk perkara yang halal saja. Seperti bagaimana pergi menggunakan tangan untuk mencuri, kita sebutkan tadi. Kadang menggunakan tangan untuk membeli nombor ekor. Ada juga orang menggunakan tangan untuk beli nombor ekor. Zaman sekarang ini zaman orang yang tidak tahu batas agama. Berjudi ini bagi setengah orang dia adalah merupakan satu sumber pendapatan. Yakni dia memahami berjudi itu seperti satu usaha perniagaan. Ada orang pikiran macam tu. Di akhir zaman judi, zina, minum arak ni adalah perkara yang setengah bagi manusia dia anggap benda itu adalah halal. Jadi judi mereka anggap adalah sebagai usaha, seperti usaha perniagaan. Dia kata guna modal. Apabila guna modal, kita pergilah beli itu modal kita. Tak sama guna modal untuk berniaga dengan berjudi. Guna modal untuk berniaga ni kebarangkalian yang besar untuk untung tu ada. Untuk berniaga namanya. Menggunakan modal untuk berjudi kebarangkalian yang besar untuk rugi itu memang ada. Itu beza di antara judi dan juga berniaga. Tak sama. Saya pernah tengok cerita. Saya pernah sembahyang Jumaat satu tempat. Lepas sembahyang Jumaat tu ada satu hamba Allah. Dia pergi beli nama ekor. Dia masuk Jumaat dia tu pergi nama ekor, beli nama ekor. Mungkin dia dapat ilham masa sembahyang Jumaat dan juga Jumaat. Satu tempat saya tak nak sebut lah tempat tu mana. Masjid tu tak jauh dari masjid tu dalam 2-3 km tu ada kedai nama ekor. Ada dua, Magnum dan Toto. Dengan sokok-sokok Jumaat tu dia masuk dalam kedai tu. Alhamdulillah. Tadi dapat kebajikan kepada Allah cantik. Menunaikan perkara yang fardu ain sembahyang Jumaat. Tapi dalam perkara yang lain menggunakan kakinya pergi ke nama ekor, menggunakan tangannya untuk pergi ke nama ekor. Dosa besar. Berjudi itu dosa besar. Dan sekarang lebih advance, judi ini lebih advance. Tak payah pergi ke nama ekor, tak payah pergi ke kedai nama ekor, hanya melalui online. Macam kita nak beli barang-barang secara online, Shopee dan sebagainya itulah. Yang ini beli judi ini boleh secara online. Berjudi. Ini anak-anak kita, orang-orang muda ni banyak terlibat dalam judi nama ekor, dalam judi menggunakan online. Judi itu tetap judi, dia adalah haram, dosa besar. Jadi kalau berjudi dengan online ini menggunakan internet, maknanya menggunakan telefon, sudah tentulah seluruh anggota kita ini gunakan untuk berjudi. Mata kita, tangan kita, kaki kita, keadaan kita keseluruhan yang ini difokuskan untuk berjudi. Dan banyak daripada orang-orang muda lah, yang ini mereka ni banyak habis duitnya dengan sebab judi secara online. Ini banyak, ada orang yang beritahu saya kes-kes macam ni. Jadi elakkanlah kita. Jangan, itu adalah merupakan dosa besar.
Dan ini adalah merupakan satu tanda orang tidak mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan anggota yang ada pada badan dia. Dia melakukan perkara mungkar, dia melakukan maksiat kepada Allah, berjudi itu melakukan maksiat kepada Allah menggunakan seluruh tubuh badan kita, termasuk wang ringgit. Wang ringgit, harta itu adalah merupakan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, berhati-hatilah, menjaga-jagalah agar anak cucu kita ini tidak terlibat dalam perkara itu. Kadang-kadang kita terlepas pandang dalam perkara itu. Ada handphone masing-masing ingat tu main game saja, tapi dia main game yang kena bayar. Main game bertaruh dan sebagainya, itu judi. Na'udzubillah. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan yang haram, yang halal, dan jangan engkau tulis dengan keduanya. Akan dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Begitu juga jangan gunakan tangan untuk memudaratkan orang Islam, yakni tulis berita-berita yang boleh memudarat orang Islam. Itu adalah merupakan benda yang haram. Ini tak kurang berlaku pada zaman kita, yakni memburukkan orang Islam dengan tulisan tangan itu untuk menulis dan memburuk-burukkan Islam, memburuk-burukkan ajaran Islam. Ini adalah perkara yang haram menggunakan tangan. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir, yang menggunakan tangan untuk menulis dhabit, yakni ilmu haram seperti sihir. Sihir ini haram untuk belajar dan lebih haram untuk menggunakan untuk menyihir. Dan sihir ini adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya dosa syirik. Syirik ini ada dua syirik, yakni syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali makna sembah selain daripada Allah, jelas itu. Ataupun meyakini selain daripada Allah itu ada kekuasaan ataupun setara dengan Allah ada kekuasaan, syirik. Dan satu lagi syirik khafi ini umpamanya riya atau syirik khafi. Takabur itu adalah syirik khafi. Dan termasuk dalam bahagian syirik ini adalah sihir. Sihir ini orang yang menggunakan mentera-mentera, meminta bantuan jin dan sebagainya untuk sihir. Berbeza dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun doa, di mana menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah. Itu berbeza dengan sihir. Sihir ini secara jelasnya menggunakan mentera-mentera untuk minta bantuan kepada jin dan syaitan, itu sihir. Sebab setakat mentera itu sebenarnya tak boleh memudarat, tak boleh memberi manfaat, tetapi ada bantuan yang halus daripada makhluk-makhluk inilah yang sebenarnya menyebabkan seorang itu sesat ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata ulama, boleh belajar sihir ini tujuannya untuk menentang sihir. Itu boleh, tapi jarang orang yang belajar sihir ini untuk tentang sihir. Di mana banyak orang yang belajar sihir, lama-kelamaan dia terpesong daripada akidah. Bukan senang untuk menjaga ilmu. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurat. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat. Ini sebenarnya kita diam, perbuatan diam dan perbuatan bergerak itu, kalau kita letakkan perbuatan diam dan perbuatan gerak itu kerana untuk mencari redha Allah, itu adalah sebesar-besar nikmat. Kenapa kita tak bergerak? Kita diam, kita bertafakur tentang kejadian Allah, kita nak kenal Allah. Kenapa kita diam, kita tidak nak bercampur orang yang buat maksiat? Yang diam itu nikmat. Dan kadang-kadang bergerak itu nikmat. Bergerak ke mana? Ke masjid itu nikmat. Bergerak ke mana? Ke majlis ilmu itu nikmat daripada Allah. Jadi diam dan gerak itu, kalau kita pandai lakukannya untuk kebajikan atau mendapat redha Allah, itu adalah nikmat. Duduk diam saja dah dapat nikmat, diam dapat pahala. Kenapa diam? Kita bertafakur, mengenangkan dosa-dosa kita yang banyak. Dan bila kita kenangkan dosa kita banyak, kita bermuhasabah diri kita, apa yang kita lakukan di siang hari, dan kita minta ampun kepada Allah. Diam itu adalah nikmat. Perbuatan diam, kan kita ni kan banyak dosa. Bangkit malam-malam, kita kenangkan daripada awal bangun tidur sampai kita tidur semula, apa dosa kita, apa dosa mata kita, apa dosa lidah kita, apa dosa telinga kita. Kita fikir banyaknya lidah kita mengatakan benda yang tidak baik,
di mana kita akan bertaubat. Diam itu adalah nikmat. Dan kalau kita bergerak kepada jalan Allah, itu bergerak itu adalah nikmat. Kesemua itu. Sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala yang engkau maka palingkan olehmu akan dia kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya, maka dia harap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengingat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat, kufur nikmat Allah. Maknanya sepanjang masa kita nak guna pemikiran kita ni, akal kita ni, kita fikirkan anggota kita ni apakah kita mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Sepanjang masa kita fikirkan apakah kita menggunakan anggota kita ni untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu adalah merupakan kerja kita. Daripada kita fikir masalah orang lain, daripada kita fikir orang lain punya masalah, baik kita fikir diri kita. Kita fikir diri kita, muhasabah diri kita. Dan setengah di antara orang ni suka fikir orang. Orang tu begini, orang tu begini, orang tu tak baik, orang ni tak baik. Kenapa kita tak fikir diri kita? Tangan kita, kaki kita, lidah kita, telinga kita, apa yang kita buat? Seseorang yang mengumpat orang lain, dia melakukan dosa besar. Di mana kita nak mendapatkan keampunan daripada Allah, atau kita mengumpat orang, kita kena jumpa orang tu minta maaf sekian-sekian hari bulan kita dah mengumpat dia. Jadi mana kita kena fikir diri kita. Mengumpat ni dosa besar. Kita nak mendapat syurga Allah, kita mesti bersih diri kita, suci diri kita daripada mengumpat, ataupun kita memfitnah orang lain, ataupun kita melaga-lagakan orang lain sampai mereka bergaduh, bermusuh-musuhan. Ini lidah. Ini lidah. Lidah ni dia tidak ada insurans, tak payah, dia semput saja. Jadi macam mana? Kita kena fikir, sekian hari bulan mungkin kita fitnah, sekian hari bulan mungkin kita mengumpat. Kita kena fikir diri kita. Inilah tujuan hidup kita ni. Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat itu, yang Allah nak lihat nikmat itu, kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan seperti yang Allah Ta'ala beri kepada kita, suci daripada kotoran-kotoran dosa itu. Nak dapat suci daripada kotoran dosa, yang pertama dengan bertaubat kepada Allah. Masuk taubat di sini, apabila kita lakukan dosa, yang pertama menyesal sebab kita lakukan dosa. Yang kedua, kita meninggalkan dosa yang kita buat. Yang ketiga, berazam untuk kita tidak nak buat dosa yang sama. Dan kalau ada dosa dengan manusia, kita kena jumpa orang tu sekian-sekian hari bulan, kita buat maksiat kepada dia. Sama ada mengumpat, sama ada fitnah dia, sama ada kita melaga-lagakan dia sehingga dia bergaduh dengan orang lain. Itu adalah perkara yang besar yang kita akan dikesat pada hari akhirat tersebut. Kadang kita bawa amal ibadah yang banyak sangat. Puasa kita, puasa Ramadan, subhanallah, masya Allah, puasa Isnin Khamis, puasa Syawal, dan macam-macam puasa dengan sedekah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita jadi orang muflis. Sebab apa? Dosa lidah. Jadi muflis. Apabila ditanya orang Sallallahu kepada sahabat, kamu tahu tak apakah yang panggil muflis? Sahabat kata, muflis ni biasanya orang tidak ada harta, hilang harta benda dia semua, tak ada mana muflis. Nabi kata orang muflis ni orang bawa amal ibadah, pahala yang banyak di hari akhirat, tetapi pahala itu hilang sebab dia menzalimi orang lain. Zalim itu dengan lidah. Zalim biasanya berlaku dengan lidah. Kadang zalim dengan tangan, kadang zalim dengan kaki memukul dan sebagainya. Tapi yang banyak berlakunya zalim kepada manusia lain dengan lidah kita. Itu kita muhasabah. Kalau tidak, kata puasa Ramadan kita, masya Allah, subhanallah, tabarakallah, banyak pahala sungguh-sungguh. Lepas tu lepas Ramadan pula Syawal pula 6 kita puasa lagi, Isnin Khamis kita kerja keras ni nak dapat pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, pintu syurga yang Allah Ta'ala jadikan untuk orang puasa. Dan puasa kita bersedekah pula lagi sebab nak masuk dalam syurga ni melalui pintu sedekah. Sembahyang kita, masya Allah, tabarakallah, banyaknya. Kita baca Al-Quran siang malam, khatam kita 3 kali sebulan dan sebagainya. Tiba-tiba kita balik kepada Allah dalam keadaan muflis.
sebab apa zalim? Zalim apa? Dengan zalim lidah. Jadi sebab itulah nak banyak bermuhasabah. Dan kerana itulah yang pentingnya diam dan gerak itu untuk diri kita. Kita diam itu kerana untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita gerak itu kerana tujuan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Bukan kita nak fikir masalah orang lain. Boleh fikir masalah orang susah, boleh fikir. Tapi bukan kita untuk timbang orang lain benar atau salah. Itu bukan kerja kita. Kalau yang salah secara zahir kita kena tegur. Tapi kalau salah yang kita agak-agak tak boleh.
Sesama sikit insya-Allah. Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Supaya jangan kita kufur nikmat Allah. Maknanya orang yang kufur nikmat Allah ni di antaranya mereka menggunakan nikmat tubuh badan dia, anggota dia untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ini kufur nikmat. Dan juga orang yang syukur nikmat Allah dan menggunakan segala anggota tubuh badannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu nama orang yang mensyukuri nikmat Allah. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa bersangatan pada hari menyeksa atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia daripada kejahatan. Di hari akhirat besok Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeksa orang yang menggunakan lidahnya untuk melakukan maksiat. Sama ada maki haram orang, sama ada dia mengumpat orang dan sebagainya. Hari akhirat besok lidah itu akan diseksa. Di mana siksa lidah itu termasuk siksa tubuh badan, semua akan diseksa. Dan juga tangan dan segala kaki yang digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah dengan memukul orang ke, dengan pergi mencuri ke semua itu akan jadi bahana di hari akhirat besok dengan sebab kelakuan di dunia akan diazab oleh Allah dengan siksa yang amat pedih. Dan ketahui olehmu bahawa saya memelihara segala anggota yang tujuh ini daripada segala kejahatan dan mengamalkannya, menggunakannya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya dikenaki dengan raja itu iaitu hati Allah. Yani anggota yang zahir ini kita sebutkan tadi dia memberi kesan kepada hati itu baik dan buruk. Begitu juga dengan perilaku dalaman yang perilaku batin kita juga akan memberi kesan baik buruk kepada hati. Maknanya kita kena kita bertanggungjawab menjaga segala anggota kita agar hati kita sentiasa baik. Sama ada perbuatan luaran atau dalaman kita kena jaga. Di antara fungsi menjaga anggota ini buat ketaatan agar hati kita sentiasa dalam keadaan baik. Hati yang baik daripada maksiat, hati ini tempat platform untuk mendapat hidayah daripada Allah. Hati ini direbut oleh tentera Allah daripada malaikat dan juga syaitan. Syaitan akan merebut hati itu, di mana apabila hati itu terpesong daripada jalan Allah dengan sebab maksiat kepada Allah, di mana hati itu tidak dapat membantu anggotanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tunduk kepada arahan syaitan dan juga nafsu yang ada dalam diri dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.